Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar semua? Saya doakan agar semua para pelajar dalam keadaan yang sihat, kerana pada ketika ini kesihatan amatlah penting untuk kita jaga. Saya Maizah binti Mokhtar, merupakan pensyarah ekonomi dalam jurusan ekonomi dan memegang jawatan sebagai koordinator MASMED di kampus Bengkel. Baik, apa itu MASMED? Sedikit pengenalan mengenai MASMED. MASMED merupakan nama singkatan kepada Malaysian Academy of SME and Entrepreneurship Development. Okay. Ia merupakan satu unit di bahagian penyelidikan dan jaringan industri yang bertanggungjawab melaksanakan inisiatif dan usaha berkaitan keusahawanan dalam berbagai peringkat. Unit MASMED merupakan unit di bawah Dewan Pelajar di sini, di kampus Bengkel, KCP. Dan unit ini menguruskan segala bentuk aktiviti pelajar yang berkaitan dengan keusahawanan. Dan aktiviti-aktiviti yang kita fokus di sini adalah dengan tujuan untuk memberi kesedaran kepada dan pendedahan kepada para pelajar mengenai keusahawanan. Baik. Kita juga ada kelab keusahawanan di sini atas nama Young Entrepreneur Club, dan para pelajar yang memang berminat untuk mendalami tentang keusahawanan ini bolehlah mendaftar sebagai ahli dalam kelab ini. Okey, nama MASMED juga kalau dalam bahasa Melayu adalah Akademi PKNS dan Pembangunan Keusahawanan Malaysia. Okay, PKNS stands for Perusahaan Kecil dan Sederhana. Kita ada seramai 26 fakulti koordinator di fakulti-fakulti dan seramai 40 kampus koordinator. Dan ini merupakan di seluruh sistem UiTM, bukan sahaja di Selangor tetapi di seluruh sistem UiTM termasuk Sabah dan Sarawak. Kita ada 14 kampus. Dan saya merupakan koordinator di kampus Bengkel. Baik. Seterusnya kita lihat siapakah yang di jawatan kuasa MASMED di kampus Bengkel. Kita ada seramai 8 orang pensyarah lain yang membantu saya, pensyarah dan pentadbir lain yang membantu saya untuk menjalankan aktiviti MASMED di kampus ini. Kita ada Puan Najwa, iaitu pensyarah undang-undang, dan juga Puan Namirah, pensyarah undang-undang. Okay, mereka telah lama dalam sebagai ahli jurukuasa dan banyak membantu dalam menjalankan aktiviti keusahawanan. Kita juga ada Cik Bazrina dan Cik Nur Amalina, merupakan pensyarah bahasa dari Pusat Bahasa. Kita ada Cik Akmal dan juga Puan Nur Hayati, merupakan pensyarah sains. Kita juga ada Encik Riza, pegawai eksekutif HCA, dan kita ada Cik Marina yang merupakan pensyarah undang-undang. Okay, kita dapat lihat mereka yang bekerjasama sebagai ahli jawatan kuasa ini adalah daripada pelbagai jurusan dan amat membantu saya dalam menjalankan aktiviti keusahawanan. Okey, seterusnya kita lihat apa yang dimaksudkan dengan pembudayaan keusahawanan kampus. Okay. Di sini kita dapat lihat bahawa program-program yang dijalankan berusaha ataupun berfokus untuk membentuk pembudayaan keusahawanan. Okay. Kita nak budaya usahawan ini wujud atau dapat dirasai di kampus Bengkel. Jadi banyaklah aktiviti yang kita jalankan supaya ia menjadi satu budaya. Okay. Yang keduanya dapat memberi pendedahan kepada pelajar dan staf tentang keusahawanan yang mana kini merupakan satu kerjaya yang boleh menjamin pendapatan dan bukan lagi sebagai alternatif kedua dalam pekerjaan. You can still work and also you can be an entrepreneur. Okay? You can work with other domain, tak semestinya usahawan, tapi boleh cater atau gitu you punya kerja ke arah menjadi satu usahawan atau satu keusahawanan yang menjana pendapatan. Okay. Dan cara kita untuk memberi pembudayaan ataupun mewujudkan pembudayaan ini adalah melalui ceramah, bengkel, lawatan industri dan pengalaman yang melalui hands-on. Seterusnya kita dapat
memberi peluang juga kepada pelajar untuk berfikir secara kreatif dalam menjadikan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi secara direct atau indirect ini sebagai satu bentuk bidang pekerjayaan bidang perniagaan sebagai satu kerjaya di masa akan datang. Okay. Ini merupakan aktiviti pembudayaan kesusahanan yang kita jalankan, iaitu online talk ataupun alumni sharing talk, iaitu ceramah. Dan jika kita ada juga experience sharing, what it takes to be a successful entrepreneur dalam bentuk bersiri, dan ia juga merupakan ceramah yang kita jemput penceramah luar datang untuk berkongsi pengalaman. Dan juga ada Speak Up for Entrepreneur, iaitu satu pertandingan di mana para pelajar yang terlibat dalam aktiviti perniagaan menceritakan secara langsung pengalaman yang mereka alami ketika mereka berniaga dalam platform yang kita sediakan. Okay. Kita juga ada treasure hunt atau money hunting punya aktiviti. Ini adalah pertandingan ala mencari harta karun yang amat diminati oleh para pelajar. Dan kita juga ada online video pitching competition dan entrepreneur TikTok competition. Ini juga merupakan pertandingan yang selalunya amat dinantikan oleh para pelajar. Baik, sekarang kita lihat ini adalah aktiviti yang kita jalankan di awal tahun 2021. Kita ada entrepreneur TikTok competition. Okay, kita ada juga panggil di mana di sini dalam untuk menghasilkan TikTok yang hanya pendek tetapi yang bernas, mereka boleh memperolehi hadiah yang sebanyak 250, hadiah pertama 200 dan seterusnya sebagai hadiah pemenang. Kemudian kita ada juga New Norm of Business Challenges by Abang Strawberry atau Encik Afnan. Okay, beliau bercerita bagaimana mereka dapat menjana pendapatan dengan kaedah yang baru ini. Kita juga ada Gorgeouspreneur di mana para pelajar kita dapat belajar tentang penampilan diri. Kita ada juga video online competition. Video online competition maknanya mereka menghantar competition bagaimana untuk pitch their produk, bagaimana mereka menjual produk mereka melalui kaedah pitching. Okay. Dan juga kita ada di sini business talk dengan sharing experience daripada alumni atau pelajar kita yang berjaya. Okay. Ini juga merupakan program lain yang kita ada dalam selama dari 2017 kita pilihlah tak semuanya kita pilih ya. Okay, kita ada experience sharing yang tadi saya sebut sesi 1 hingga ke 5. Dan kita ada juga Speak Up for Entrepreneur tadi di mana pelajar bertanding untuk menceritakan pengalaman mereka sebagai seorang entrepreneur atau usahawan muda dalam masa yang singkat yang kita beri dalam 2-3 hari, dan mereka cerita bagaimana mereka menghadapi ataupun mengatasi cabaran-cabaran yang mereka hadapi. Okay. Contohnya apabila mereka menjual air, okay, atau di sebelah mereka juga ada orang lain menjual air. So bagaimana dia nak promosi air yang dia jual itu supaya lebih menarik perhatian para pelanggan. Okay. So dia dia buat promosi beli 2 dapat 1 maybe. Okay, things like that. Okay. So and then kita ada juga di sini adalah treasure hunt atau money hunting yang sebut tadi ini. Ini adalah aktiviti di mana para pelajar akan bertanding sehingga ke garisan penamat, tetapi mereka perlu melalui beberapa rintangan dan halangan. Okay. So setiap rintangan dan halangan itu harus mereka lepasi supaya mereka dapat bergerak ke next checkpoint. Okay. Apa yang kita lakukan adalah para pelajar akan didedahkan secara indirect ataupun secara santai kepada kaedah-kaedah ataupun ciri-ciri usahawan. Jadi, sebagai contoh, seorang usahawan perlu berani mengambil risiko, pandai mempromosi ataupun memasarkan produknya, ataupun mereka boleh tahu tentang penjenamaan ataupun branding. Okay. Jadi contohnya kalau di peringkat pertama itu kita letakkanlah kotak di mana para pelajar mestilah berani memasukkan tangan ke dalam kotak itu untuk mengambil risiko yang ada. Okay.
So di situ mereka mungkin memasukkan tangan dalam kotak yang ada cacing maybe or slimy things, I don't know. Okay. So what happen is that risiko yang diambil tu merupakan satu cabaran yang mereka harus lepasi. Dan mungkin dia pergi pada next checkpoint di mana mereka perlu mencipta satu produk dengan bahan-bahan yang diberi, dan dengan itu mereka perlu the next stage menjual ataupun brandkan nama-nama barangan yang dengan nama produk itu dan mencari pelanggan untuk membelinya. Okay, so menarik, dan setiap kali di setiap checkpoint kita akan bertanya bagi apa konsep yang mereka belajar atau apa in the end, towards the end, mungkin apa yang mereka tahu tentang keusahawanan. So secara santai mereka akan belajar konsep-konsep tersebut. Okay. Next we have got here adalah program Online Business Springboard. Okay. Apa yang berlaku di sini adalah para pelajar akan belajar bagaimana untuk menjual barangan ataupun menjadi seorang yang dapat membuat bisnes secara online. Jadi selama 3 hari 2 malam mereka akan berada di sini. Kita pilih Kinrara punya hotel. Okay, so mereka berada di situ, kita panggil experts to teach them bagaimana nak promosi produk. Jadi dengan syaratnya mereka telah para pelajar yang ingin menyertai program ini perlulah ada produk lah. Okay, sendiri produk yang dah ada, dan dia akan dapat belajar bagaimana nak mempromosinya dan melalui kaedah-kaedah yang ada, and by the end of the day bila dia dah balik daripada program ni, mereka dah ada satu platform untuk mencari para pelanggan dalam Instagram ataupun Facebook yang mereka ada menjual produk tersebut. Okay, so amat membantu para pelajar untuk menjaga pendapatan sambil belajar. Okay. Okay, seterusnya kita ada ini adalah program yang kita ada di kita pilih untuk tahun 2017 hingga 2021. Kita ada ceramah keusahawanan, dan juga kita ada lawatan ke Magic. Apa yang maksudkan lawatan ini adalah lawatan industri, dan yang kita ambil istilah contohnya pergi ke Magic, iaitu Malaysian Global Innovation and Creativity punya institute, okay, ataupun organisasi. So di sini kita dapat lihat bagaimana Magic train pelajar ataupun kandidat dia untuk jadi seorang usahawan yang kreatif dan mampu bertanding di peringkat ataupun bergerak di peringkat antarabangsa. Okay. Okay, next kita ada pertandingan software yang saya sebut tadi. Okay, dan treasure hunt. Okay, so seperti lihat treasure hunt ni nama diminati, dan kita pernah menerima sampai 20 kumpulan yang bertanding. Setiap kumpulan mempunyai 4 hingga 5 orang para pelajar. Okay, ini adalah antara satu inisiatif lain, iaitu dia panggil Social Entrepreneur. Di sini kita dapat lihat para pelajar kita berjaya mendapat second runner up, di mana kita dalam program ini kita mengusahakan penanaman betik. Okay? Kita bekerjasama dengan ibu tunggal untuk mendapatkan projek ini, dan alhamdulillah since it's only one off new program, kita dapat lihat bagaimana pelajar bertengku rumus ataupun menunjuk minat untuk menjayakan usaha-usaha ini. Pada peringkat antarabangsa pula, kami pensyarah bekerjasama dengan institut yang kita satu universiti kita lawati ini sebagai benchmark, iaitu Universiti Ahmad Dahlan Indonesia. Dan di sini kita berbincang ataupun bertukar fikiran bagaimana dapat memanfaatkan aktiviti yang mereka lakukan untuk kita lakukan benda yang sama di Malaysia. Okay. Dan di sini kita juga ada mungkin ada follow up lawatan kemudiannya, tapi oleh kerana pandemik, kes pandemik ini kita tidak dapat melakukan lawatan tersebut. Okay. Walau bagaimanapun, insya-Allah kita akan boleh juga mengadakan lawatan dengan membawa pelajar dan lain kali atas syarat, dengan syarat lawatan tersebut dapat dibiayai oleh Masmed.
Alright, keduanya kita ada Street Smart Salesmanship. Okey, di sini adalah merupakan program yang dianjurkan dengan tujuan untuk menyemarakkan aktiviti keusahawanan melalui aktiviti jualan dan pendanaan secara kecil-kecilan di tapak yang disediakan. Jadi, this is a hands-on punya aktiviti. Penjualan pelajar yang punya produk atau perkhidmatan bolehlah memohon untuk menjual barangan tersebut di pusat asasi. Okay. Program ini dijalankan dengan tujuan untuk memberi pendedahan dan pengalaman berguna kepada mahasiswa dalam mendorong dan mengilhamkan idea pendataan yang dijalankan di kampus. Okay. Dan juga kita ada di sini adalah antara aktiviti yang dipaparkan ini adalah gerai jualan, kabut sale, business fair dan sebagainya. Okay. Alright. So kita sediakan, Masmed sediakan platform ni lah ya. So kita ada Fiesta di Asasi, Festival Asyik, okay, kita ada gerai jualan produk Kaspa, kita kerjasama dengan apabila unit sukan mengadakan aktiviti sukan atau pertandingan, kita bekerjasama untuk menjadikan jualan. Kita juga ada Asyik Business Fair dan Asyik ataupun Asasi punya kabut sale. So di sini anda akan dapat lihat gambar these are the posters. You can see we have got many activities going on secara hands-on di mana pelajar boleh berjual beli. Okay. Ini adalah merupakan kabut sale, and then kita ada business fair, alright. Kita juga ada festival. So anda akan lihat bagaimana pelajar memberi kerjasama yang amat positif yang menggalakkan. Okay, so di sini mereka akan mencari jalan atau cara bagaimana mereka ingin menjual. Okay, sekiranya mereka tidak ada produk, mereka juga boleh menjual secara individual, secara berpasukan seperti bawah mentor atau mentee punya aktiviti, ataupun mereka boleh menjual sebagai satu kelas. Okay. Tetapi some of them, dia orang tak ada produk. What they can do, they can boleh bekerjasama dengan orang luar untuk mendapat barangan tersebut. Okay. Mereka boleh berbincang lah bagaimana dari segi agihan pendapatan, agihan keuntungan, things like that. Okay. So apa yang berlaku adalah pelajar didedahkan dengan cara untuk memanfaatkan platform yang disediakan oleh Masmed untuk berniaga. Dan banyaklah saya lihat apabila mereka bertanding atau bercerita dalam survey, itu di mana mereka diberi peluang untuk bercerita pengalaman mereka, amat menarik kaedah dan cara yang mereka ada sama ada melalui dropship ke, cara mereka mengorder barang, bagaimana mereka menghadapi masalah dari segi nak menyimpan barangan yang memerlukan peti sejuk, things like that. Semua itu memberi mereka pendedahan awal untuk mereka lebih tahu calangan dan cabaran apabila mereka menjadi seorang usahawan. Okey, kita lihat ya bagaimana setengah-setengah masalah tu apabila jiran sebelah ataupun next store menjual barangan yang sama, itu drinks juga. So bagaimana mereka akan menjadi inovatif untuk mendapat hasil. So apa yang berlaku ialah some of them dia ambil barang yang dia ada itu, tidak hanya menunggu di gerai untuk orang datang membeli, tapi mereka berjaja mencari customer. Okay? Menarik kaedah. Ini merupakan satu lagi platform yang kita ada dari segi kita juga menjemput para food truckers, okay, datang untuk menjual makanan ataupun untuk memeriahkan lagi festival kita. Okay, so kita ada mereka datang menjual dan pelajar juga boleh memberi dengan barangan-barangan yang berlainan daripada apa yang mereka makan setiap hari. Jadi kita ada minuman dan juga makanan. Okey, seterusnya kita ada apa yang berlaku adalah kerjasama atau feedback daripada pelajar dimanfaatkan oleh pensyarah untuk kita menghasilkan produk. Kita ada mobile apps di mana ini kita bagi nama Rookie Purna. Kita tahu pelajar menghadapi masalah untuk tahu kaedah atau cara untuk menjadi usahawan. Jadi melalui apps ini, para pensyarah telah menyediakan step by step punya cara bagaimana ataupun apa yang diperlukan oleh pelajar untuk menjadi seorang usahawan.
treasurepreneur, iaitu hasil daripada treasure hunt yang kita lakukan tadi. Dengan feedback yang kita dapat, para pensyarah mencipta produk yang kita panggil treasurepreneur dan sebagai satu game board. Okay. So hasil ini kita masuk pertandingan, pensyarah masuk pertandingan dan kita berjaya di peringkat sehingga mendapat gold, mendapat pingat emas untuk kedua-dua produk yang kita ada. Okay, so you can see saya dekat Konti tu sedang promokan produk-produk yang kita ada tu. Okay, di sini dalam kes ini adalah technopreneur. Okay. Ini merupakan perancangan masuk untuk tahun ini, semester 1 untuk tahun 2021-2022. Okay. So kita akan ada virtual golderspreneur, penampilan, okay, kemudian aktiviti benar-benar diri. Kita juga ada entrepreneur TikTok competition, business sharing talk. Itu tidak akan kita miss sebab dengan sharing experience banyak membantu para pelajar. Dan kita ada most wanted competition dan business pitching song competition. Ini akan melibatkan song yang berkaitan dengan entrepreneur lah, bagaimana dia akan kita akan judge, kita akan berkriteria tertentu. Dan di sini anda akan lihat satu perkataan bazar asasi. Apa itu bazar asasi? Okay, bazar asasi itu adalah merupakan satu perancangan di mana kita akan membuat satu platform di mana pelajar dapat berniaga secara online. Okay. Di sini masih dalam perancangan dan insya-Allah kita harap akan selesai apabila pelajar yang mendaftar nanti. Dan kita akan lihat hanya pelajar asasi saja yang berniaga, perlu mendaftar, okay. Kemudian kita akan luruskan, kemudian dia akan berniaga barangan yang hanya dibenarkan oleh undang-undang, tidak boleh berniaga barangan yang di luar ataupun yang dilarang. Kemudian Masmed ini akan keluarkanlah poster dan syarat-syarat yang lebih detail untuk para pelajar nanti berniaga. Okay. Rebutlah peluang ini kerana anda boleh menjana pendapatan walaupun masih menjadi seorang pelajar. Okay. Sekiranya anda ada sebarang persoalan ataupun boleh hubungi saya melalui email ini ataupun melalui handphone yang tadi saya tunjuk di depan tu 019 2035968. Okay. Sehingga ini saya harap kita dapat berjumpa lagi di aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh Masmed dan jaga diri baik-baik, ikut SOP dan ingat doa kita juga amat penting untuk kita pertolongan daripada Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.